أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام النبيين وقدوة العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Dan kami mahu mengurniakan pertolongan ke atas golongan yang tertindas di atas muka bumi ini. Lantas kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta kami menjadikan mereka orang-orang yang berhak mewarisi. Menjunjung kasih dan syukur setinggi-tingginya ke hadrat Rabbul Izzati. Justru rahmat agungnya meliputi sekalian makhluk tanpa sempadan. Lantas memilih manusia sebagai duta untuk mengimarahkan bumi ini. Dan terlebih istimewa apabila kita adalah pemuda yang terpilih sebagai pejuang untuk memimpin ummah melandasi syariatnya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Rasulul Ummah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang telah mengemudi kebangkitan ke arah membebaskan ummah dan kebejatan sistem politik dan sosial yang berteraskan syahwat dan bisikan syaitan. Sejambak penghargaan buat kegigihan yang telah dipamerkan oleh golongan as-sabiqun al-awwalun yang menjadi mata rantai perjuangan Islam demi mendaulatkannya di atas muka bumi. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Azman Syafawi Amdrani, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Al-Fadhil Al-Akh Sabki bin Yusuf, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Al-Fadhil Al-Akh Khairul Faizi bin Ahmad Kamil, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, merangkap pengarah panitia Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia bagi kali yang ke-52. Yang dikasihi anggota Jawatan Kuasa Harian Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang berbahagia sahabat-sahabat Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang berbahagia pengarah jabatan dan ketua-ketua Dewan Pemuda PAS negeri-negeri, yang berbahagia tuan pengurusi dan timbalan pengurusi tetap Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang dimuliakan dif-dif kehormat yang terdiri daripada Yang Berhormat Naib Presiden Dara Salahuddin Ayub, Yang Berhormat Tun Haji Mahfuz Omar, Setiausaha Agung Dara Mustafa Ali, dan tidak lupa saya kepada tetamu yang kita undang khas pada malam ini, Dara Samsul Iskandar, Ketua Angkatan Muda Keadilan dan rakan-rakannya. Yang Berhormat Anthony Lok, pengurusi DAPSI dan rakan-rakannya yang turut hadir pada malam ini. Dan tidak lupa kepada tuan rumah Yang Berhormat IR Khalid Samad, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Pusat, Ketua dan Ahli Jawatan Kuasa Dewan Muslimat PAS Pusat, tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh anak muda yang akan diisytiharkan sebentar lagi. Wa dhuyufina al-kiram al-a'izza min harakatil muqawamatil islamiyah Palestin, wa ashabuna min jama'atil islamiyah Indonesia wa Singapura. Nurahhibukum ila hadhil mu'tamar at-tarikhiyah mu'tamar al-shabab min Hizb al-Islami.
Sementara tidak lupa juga saya kepada para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian, teristimewa kepada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang turut bersama dengan kita pada hari ini meraihkan muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia bagi kali yang ke-52 yang berlangsung dengan penuh gemilang pada malam ini. Sementara dalam konteks kebangkitan Islam di Malaysia, saudara yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda PAS telah bergerak selangkah kaki dan sehayun tangan bersama golongan muda dengan membangkitkan rasa kebertanggungjawaban mereka terhadap Islam dan masyarakat. Justru itu kita optimis bahawa generasi muda akan terus menjadi tunjang peradaban Malaysia, terutama apabila mereka tetap berpegang kepada prinsip Islam dan menjunjung nilai kemanusiaan sejagat sebagaimana yang diungkap oleh syair Arab, inna fi yaday syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan ummah dan pada langkah pemudalah kelangsungan hidup ummah tersebut. Pemuda Ansarullah yang dihormati sekalian, muktamar kita yang lalu saya telah gariskan gagasan Dewan Pemuda PAS dalam menempuh separuh abad yang mendatang, yaitu melakar wajah Malaysia baru yang sejahtera, yang adil, yang saksama dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga telah menetapkan peraturan dan arahan yang menuntut kita mempersiapkan diri dengan memurnikan perjuangan supaya selari dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah, juga sebagai persediaan untuk memaknakan kemenangan yang sedang dan bakal kita terajui bersama insya-Allah. Justru itu, muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia bagi kali yang ke-52 ini pula menjadi medan untuk saya mengajak seluruh pemuda agar kita memulakan langkah melaksanakan gagasan perjuangan tersebut dengan memimpin anak muda melakukan kebangkitan ke arah wajah baru Malaysia. Saudara yang dihormati sekalian, frasa memimpin kebangkitan anak muda bermaksud Dewan Pemuda akan bergandengan bahu dengan seluruh anak muda Malaysia menggerakkan perubahan ke arah wajah Malaysia baru dengan berkongsi gagasan dan pengalaman perjuangan kami sebagai pedoman dalam melakukan kebangkitan. Pemuda yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita akan bergerak di atas semangat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah tahu kukuhkan hati-hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Tatkala mereka bangkit lantas berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Saudara yang dihormati sekalian, saya yakin dan percaya bahawa anak muda hari ini yang juga dikenali sebagai generasi milenial, generasi Y, bukanlah golongan yang buta maklumat, yang naif kesedaran, yang daif dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka. Namun, sebagai rakan dalam perjuangan dan gandengan dalam kebangkitan, Dewan Pemuda terpanggil untuk menunaikan tanggungjawab, membina generasi muda agar mempunyai kekuatan dan mampu berperanan demi agama, negara dan juga bangsa. Generasi ini merupakan generasi digital yang bukan sekadar celek maklumat, tetapi senantiasa peka dengan perkembangan semasa. Karakter yang mereka miliki oleh anak-anak muda seperti ini sebenarnya berupaya menjadi pemangkin kepada perubahan dalam sesebuah masyarakat dan negara. Seluruh anggota Dewan Pemuda sayugianya menyedari kehadiran anak muda yang sedang berada dalam iklim sosial dan politik negara hari ini. Mereka menepati ciri-ciri yang ada pada generasi Y, dan ia turut membawa pengertian bahawa peluang dan ruang untuk Dewan Pemuda PAS bergandengan dengan mereka ke arah melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam negara ini akan menjadi lebih terbuka insya-Allah.
Kita perlu mendekati anak muda ini secara bersemuka, termasuklah digantian maya melalui media baru. Mereka perlu dibekalkan ilmu, maklumat yang tepat mengenai realiti sosial, ekonomi dan politik semasa untuk menggambarkan betapa perlunya mereka bangkit untuk melakukan perubahan. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyebut, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mahu menakluki dunia, maka dia mestilah memiliki ilmu. Barang siapa yang mahu menguasai akhirat, memiliki akhirat, dia mestilah menguasai ilmu. Dan barang siapa yang mahu menguasai kedua-duanya, dia mestilah memiliki ilmu. Saudara yang dihormati sekalian, kemunculan generasi ini menandakan zaman masyarakat yang berfikir dan bertindak secara dogmatik semakin berlalu. Generasi muda hari ini adalah generasi yang senantiasa bersedia untuk melakukan perubahan, terutama apabila mereka menyaksikan wujudnya elemen yang mendorong seperti penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penindasan, ketidakadilan dan pelecehan syariat. Mereka adalah generasi yang jelek maklumat, yang berpendirian dan bertindak berdasarkan kepada acumen, lantaran tiada tempat lagi di hati dan minda mereka berita yang bertaraf jalanan seperti yang sering terpampang di akhbar aliran perdana pada hari ini. Justru itu, peranan yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Pemuda PAS ialah terus berdampingan dengan anak muda dan membekalkan mereka dengan ilmu yang benar dan maklumat yang tepat. Kelak kita akan menyaksikan kebangkitan mereka mengorak perubahan yang tidak dijangka, insya-Allah. Naluri anak muda yang berdaya juang dan berdaya tahan telah meletakkan mereka sebagai unsur utama bagi mencetus gelombang kebangkitan di sepanjang sejarah tamadun manusia ini. Malah anak muda jualah yang telah menunjangi gerak kerja dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam menggalas misi pengislahan ummah. Kelangsungan faktor inilah anak muda sekali lagi menggegarkan dunia dengan mencetus gelombang besar, bangkit menuntut perubahan politik dan ekonomi di dunia Arab baru-baru ini. Gelombang yang digelar oleh wartawan sebagai Tunisani itu bermula daripada Tunisia, kemudian merebak ke negara Arab yang lain, termasuklah Mesir yang akhirnya meruntuhkan kerajaannya. Saudara, kebangkitan ini mempunyai nilai harga yang sangat tinggi. Justru ia terlebih dahulu dibayar dengan pengorbanan darah dan nyawa anak muda di sepanjang zaman untuk menentang penguasaan rejim diktator ini. Kebangkitan anak muda yang telah menumbang kuasa angkuh rejim diktator dunia pada hari ini telah mengesahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk dengan firman-Nya, "Qulillahumma malikal mulk, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau jugalah yang telah memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau jugalah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Saudara yang dihormati sekalian, contoh terbaru kuasa anak muda dapat dilihat dalam pilihan raya umum di Singapura baru-baru ini. Apabila parti pemerintah, Parti Tindakan Rakyat PAP, mengalami penyusutan undi popular yang ketara, yaitu sebanyak 60,14% daripada 66,6% pada tahun 2006 yang lalu. Kesan daripada protes dan aktiviti kebangkangan daripada yang dilakukan secara berkesan di kalangan anak muda Singapura, terutamanya melalui medan maya selepas media perdana yang hanya dilihat di Singapura sekadar untuk melaporkan perkara yang molek-molek sahaja berkenaan dengan PAP ini. Bekas Menteri Luar Singapura Joshua yang dianggap calon heavyweight PAP turut tersungkur di kebangkitan para anak muda Singapura. Seperkara lagi yang menarik perhatian adalah jumlah calon-calon pilihan raya di kalangan anak muda di Singapura.
sama ada yang ditampilkan oleh parti pemerintah ataupun daripada pihak oposisi, dan termasuklah calon yang paling muda yang berusia 24 tahun di negeri Singapura yang telah menyuntik satu elemen wow dalam kalangan masyarakat tempatan di Singapura mendepani pilihan raya umum di negara mereka dalam kempen politik semasa pilihan raya umum baru-baru ini. Dan ini telah melihatkan kematangan dan keupayaan generasi muda di republik tersebut. Justru itulah saya mewakili Dewan Pemuda PAS memberikan peringatan kepada kerajaan yang memerintah. Saya mewakili Dewan Pemuda PAS memberikan peringatan kepada kerajaan yang memerintah. Selama ada kerajaan Barisan Nasional di peringkat persekutuan maupun kerajaan Pakatan Rakyat di beberapa buah negeri termasuk Kelantan yang telah sekian lama ditadbir oleh PAS supaya tidak memandang rendah kepada hadirnya generasi milenium pada hari ini. Dewan Pemuda PAS memberi amaran kepada Barisan Nasional supaya membuka selebarnya pintu demokrasi. Juga sekali-kali jangan menipu dan menyeleweng serta menyalahgunakan kuasa semata-mata untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya. Kedegilan, keangkuhan dan sikap keras kepala mereka kelak hanyalah akan membawa sekali lagi insya-Allah kebangkitan anak muda bersama dengan operasi Bersih 2 pada 9 Julai 2011 yang akan datang insya-Allah. Saudara yang dihormati sekalian, sementara buat kerajaan Pakatan Rakyat pula, Dewan Pemuda PAS menegaskan supaya mereka menunaikan manifesto pilihan raya umum 2008 yang lalu dengan penuh tanggungjawab dan amanah, khususnya berkait dengan negara berkebajikan yang telah kita war-warkan. Lebih khusus, Dewan Pemuda dengan penuh insaf, dengan penuh prihatin merujuk kepada kerajaan Pakatan Rakyat di Kelantan dan di Kedah, sedang PAS dominan di situ, supaya mereka segera mengatasi kelemahan yang ada. Senantiasa peka dengan tuntutan rakyat, memperkukuhkan kepimpinan dan memperkasakan jentera pentadbiran kerajaan supaya kerajaan ini insya-Allah dapat kita pertahankan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Semoga peristiwa kalah teruk pada tahun 2004 yang lalu tidak berulang lagi. Dan suka saya peringatkan kita semua bahawa pilihan raya umum kali yang ke-13 kelak, jumlah pengundi dari kalangan generasi Y akan mencapai lebih 7 juta. 7 juta orang. Iaitu menepati 50% daripada keseluruhan pengundi yang berdaftar. Komposisi pengundi muda seperti ini menjadi isyarat awal bahawa kebangkitan anak-anak muda untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik bukan satu perkiraan yang kosong. Sebaliknya ia benar-benar berpotensi untuk melakukan perubahan dan meletus satu kebangkitan dalam negara kita. Sejarah negara menjadi saksi dan bukti yang berfakta bahawa anak muda sebagai generasi milenium telah pun menjana beberapa kebangkitan seperti mana kebangkitan mahasiswa di era 70-an yang lalu. Di era 70-an yang lalu, ledakan kesedaran Islam di kalangan anak muda pada era 80-an yang lalu, dan gerakan reformasi di akhir dekad 90-an yang lalu. Kebangkitan anak-anak muda pada babak-babak yang telah saya sebutkan ini telah memberi satu dampak yang besar kepada perubahan sosial, ekonomi dan politik negara kita. Justru saya sangat yakin dan percaya tsunami politik tahun 2008 merupakan episod kebangkitan baru anak muda yang mula disertai oleh generasi milenium. Saudara yang dihormati sekalian, kalangan anak muda di Malaysia, sekelompok daripada mereka ialah mahasiswa yang berada di kemuncak pendidikan formal negara. Pada kesempatan ini, Dewan Pemuda terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada mahasiswa di beberapa buah universiti tempatan kerana mereka berani untuk membuat perubahan dan mencetus kebangkitan semula sehingga membawa kemenangan kepada pro mahasiswa. Student power dan peranan strategik mahasiswa selaku the third force dalam mengembeling perubahan sosial, ekonomi dan politik di negara ini sememangnya telah dikesan sejak sekian lama.
Lantaran itulah potensi yang ada kepada mereka telah disekat, dikekang, dipasung melalui Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Mahasiswa dilayan umpama rakyat kelas kedua. Apabila aktivisme mereka ditentang dan mereka dihalang dari menyuarakan pandangan, khususnya perkara yang melibatkan soal politik, soal masa depan negara, hanya aktiviti membodek dan mengampu pemerintah sajalah yang dibenarkan oleh segelintir Napoleon kecil yang berada di kursi hal ehwal pelajar di setiap universiti. Natijah daripada undang-undang dan peraturan yang membelenggu mahasiswa dan ahli akademik di kampus jelas tidak langsung membantu dan mempertingkatkan kualiti sistem pendidikan tinggi dalam negara ini. Bahkan ini jelas mempamerkan kepada kita kenapa selama ini reputasi universiti kita selalu merudum dalam pelbagai ranking universiti di dunia di peringkat antarabangsa. Dewan Pemuda PAS selamanya bertegas bahawa pendirian politik para mahasiswa hendaklah diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan hala tuju dan juga masa depan mereka tanpa paksaan dan tanpa ugutan. Kami komited untuk membuat tuntutan supaya diberikan ruang kebebasan yang lebih luas kepada para mahasiswa untuk menyatakan suara dan pandangan mereka terhadap apa jua perkara yang menyentuh kepentingan rakyat dan negara. Meskipun beberapa pindaan telah dilakukan ke atas AUKU, tapi sedikit sebanyak kita masih melihat bahawa pindaan tersebut masih belum mencukupi dan kerana itu mahasiswa dilihat masih tidak dibenarkan untuk terlibat dengan parti politik. Kelonggaran untuk mahasiswa terlibat dengan persatuan ataupun NGO di luar kampus hanya sekadar kosmetik semata-mata. Kerana Menteri Pengajian Tinggi masih berkuasa mutlak untuk melarang mahasiswa dan terlibat dengan persatuan, dengan NGO dan juga parti politik. Jika menurut pandangan Menteri bahawa ianya tidak sesuai demi kepentingan dan ketentosaan pelajar ataupun universiti sebagaimana yang disebut dalam Seksyen 15(1)(c) AUKU pindaan 2009, maka mahasiswa tidak akan dilepaskan. Apa artinya pindaan itu? Pindaan kononnya untuk memberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa bersuara dan menyatakan pandangan mereka secara terbuka. Nampaknya tidak lebih sekadar untuk mempelecehkan daya intelektual mahasiswa semata-mata. Kerana mahasiswa hanya diizin untuk menyatakan pandangan mereka secara terbuka, namun pandangan tersebut dihadkan hanya kepada topik yang berkaitan dengan bidang pengajian mahasiswa terbabit seperti yang termaktub dalam Seksyen 15(6)(e) AUKU pindaan 2009. Bukankah ini bermakna mahasiswa yang mengambil bidang matematik hanya boleh cakap dalam soal matematik 1 campur 2, 1 campur 2 dan 2 campur 1. Tak lebih daripada itu. Dewan Pemuda mengulangi komitmen memperjuangkan agar universiti dilepaskan daripada cengkaman politik sempit lalu memberikan autonomi yang lebih besar kepada pihak pengurusan universiti di samping memberikan ruang kebebasan yang lebih lebar kepada mahasiswa selaku pewaris kepimpinan negara di masa yang akan datang. Saya mengajak seluruh mahasiswa di negara ini turut bergandeng bahu supaya gelaran pewaris kepimpinan negara yang sering diungkap benar-benar menjelma dan menjadi kenyataan dengan kebangkitan martabat gerakan mahasiswa sebagai kuasa ketiga penjana perubahan insya-Allah. Saudara perwakilan dan pemerhati yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda juga ingin menarik perhatian generasi milenium pada hari ini bahawa kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional sekarang begitu lemah sehingga tidak berkeupayaan untuk mengurus kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, hanyalah merupakan frasa indah untuk menutup kegagalan mereka. Pencapaian yang disasarkan melalui pelbagai program seperti bidang keberhasilan utama negara NKRA, program transformasi ekonomi ETP dan lainnya, secara realiti tidak dirasai oleh rakyat terbanyak. Hakikatnya, kualiti hidup rakyat di Malaysia makin merosot. Dan lebih menyedihkan lagi, generasi milenium ini terus dipinggirkan daripada arus pembangunan negara. Sekiranya semua situasi ini boleh saya simpulkan
saudara-saudara sekalian, apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi, kalaulah saya boleh simpulkan dengan satu ayat ringkas, maka sudah tentu saya akan menegaskan pada hari ini bahawa sudah sampai masanya Barisan Nasional itu ditumbangkan, insya-Allah. Saudara yang dihormati sekalian, sebagai renungan kepada para pendukung Dewan Pemuda yang merupakan duta penyelamat dan kasih sayang, saya kemukakan beberapa data yang dikemukakan secara rasmi dalam media massa di negara kita. Kerana apa yang kita ungkapkan ini bukan fitnah, tetapi berasaskan kepada fakta dan hujah. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Daftar Statistik Bunuh Diri Kebangsaan Malaysia ataupun National Society Registry Malaysia, daripada bulan Januari hingga Ogos tahun lepas 2010, jumlah kes bunuh diri melibatkan 425 orang dengan purata 60 orang sebulan. Artinya setiap hari ada 2 orang rakyat Malaysia mencabut nyawanya sendiri. Petunjuk ini begitu mengejutkan kerana dia hampir menyamai kadar bunuh diri yang berlaku di Amerika Syarikat. Dewan Pemuda PAS mempersoalkan, apakah tindakan pihak kerajaan untuk menangani kebejatan ini? Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Alwi Ibrahim, juga melaporkan bahawa kelahiran anak luar nikah negara yang tidak sah taraf mencatat peningkatan yang ketara daripada tahun 2007 bermula dengan hanya 16,100 orang, kemudian meningkat 16,500 lebih pada tahun 2008, 17,303 pada tahun 2009, dan tahun ini, tahun 2011, keadaan dilihat semakin parah apabila dalam bulan Januari sahaja, saudara-saudara, 34 kes pembuangan bayi berlaku dalam tempoh itu. Demikian juga kita merujuk kepada kes Juvana, semakin membimbangkan. Jenayah ini meliputi kes penyalahgunaan dadah, ponteng sekolah, gejala buli, pengambilan pil khayal, peras ugut, terlibat dalam kumpulan haram, menonton video lucah dan pelbagai kegiatan jenayah yang lain. Menurut statistik tahun 2010, tahun lepas, 1.43% kes-kes disiplin direkodkan di sekolah di seluruh negara, termasuk 0.32% kes jenayah seperti pergaduhan dan juga kes kecurian. Perangkaan ini sebenarnya tak termasuk dengan kes jenayah Juvana yang tidak dilaporkan atas kepentingan tertentu. Antara statistik yang membimbangkan juga ialah statistik kemalangan jalan raya. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Rahim Bakri dipetik telah berkata, kira-kira 6,800 nyawa melayang di jalan raya setiap tahun. Dengan 65% kemalangan itu berpunca daripada kelalaian pemandu. Saudara, golongan yang paling ramai terlibat dalam kemalangan jalan raya adalah lingkungan 25 hingga 30 tahun, iaitu sebanyak 50%. Lingkungan umur inilah yang merangkumi usia pemimpin-pemimpin ini dan ahli-ahli pemuda semua. Bayangkan berapa ramai bakal doktor, bakal jurutera, bakal guru, bakal peguam, bakal usahawan tani, hatta ulama terbilang maut di awal usia di jalan raya. Kalau disorot dari sudut ekonominya pula, kemalangan jalan raya ini di seluruh negara setiap tahun mengakibatkan kerugian 9 bilion yang meliputi kos perubatan, bayaran insurans, baik pulih kenderaan, kerugian pengeluaran dan seumpamanya. Jumlah kerugian ini hampir menyamai jumlah pembelanjaan beberapa kerajaan negeri dalam tempoh setahun. Saudara, kegagalan menangani permasalahan meruncing ini akan melumpuhkan upaya dan bakat yang dimiliki oleh generasi muda negara sekaligus memperjudikan masa depan negara dan ummah. Sedangkan hukama telah mengungkapkan, in aradta an tashrifa mustaqbal ummah fataraqqabu harakat syababiha. Maksudnya, jika engkau mahu menuntut kemuliaan masa depan ummah, maka hendaklah engkau awasi pergerakan generasi mudanya. Saya ingin bertanya kepada para pendukung Dewan Pemuda dan seluruh generasi milenium dalam negara kita hari ini. Apakah dengan beberapa perkara, beberapa kes kebejatan sosial seperti yang didedahkan ini masih belum membimbangkan kita?
Saya nak tanya saudara, apakah ini masih belum membimbangkan kita? Kalau jawabannya bimbang, maka saudara, sudah sampailah masanya Barisan Nasional itu ditumbangkan insya Allah. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, selama lebih 50 tahun yang lalu, rakyat telah didendangkan dengan keajaiban kerajaan Barisan Nasional mengurus ekonomi negara. Pada tahun 90, rakyat didodoi dengan lagu wawasan 2020. Menjanjikan sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Hari ini semakin tersingkap bahawa semua itu adalah sekadar dendangan untuk membuai rakyat Malaysia dengan impian yang tidak kesampaian. Sekiranya pencapaian ekonomi negara dipertimbang berasas kepada pertimbangan modal ekonomi semasa, Malaysia adalah tergolong dalam kategori negara yang sedang membangun dan berpendapatan sederhana. Dari segi keluaran dalam negara kasar, KDNK, Malaysia berada di kedudukan 37 dengan KDNK berjumlah 237 bilion dolar US. Dan pendapatan per kapita berjumlah 7.775 dolar US, iaitu pada kedudukan ke-65. Ini faktanya. Kedudukan Malaysia dari segi KDNK per kapita ini berada di 4 anak tangga di bawah purata pendapatan per kapita dunia. Jauh untuk menyaungi negara industri baru seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan juga Singapura. Saudara, berasaskan kepada pencapaian tersebut, di samping melihat pacuan dan hambatan ekonomi semasa, adalah sukar dalam tempoh kurang daripada 9 tahun yang akan datang, Malaysia boleh mencapai status negara maju pada tahun 2020. Usaha kerajaan untuk mempelbagai sumber pendapatan negara melalui jalan buntu sehingga kerajaan terpaksa memecah tabung rakyat bagi menampung perbelanjaan defisit yang terus berlanjutan. Sumber pendapatan negara ialah hari ini dengan memotong subsidi, mengenakan cukai-cukai yang baru dan memburu pesalah-pesalah trafik. Saudara, bila tiada lagi tabung rakyat yang boleh dipecahkan oleh mereka, maka usaha mempelbagaikan sumber itu tertumpu pula kepada hutang baru atas nama terbitan bond dan sebagainya. Dalam laporan Ketua Audit Negara yang terbaru, hutang negara berbanding KDNK berada pada paras 53.7%, iaitu satu kedudukan yang sangat cemas bagi sebuah negara yang berpendapatan sederhana seperti negara kita Malaysia. Kesemua situasi ini dapat disimpulkan dengan pandangan Datuk Idris Jala baru-baru ini, bahawa hutang negara telah mencapai 1 trilion ringgit menjelang 2019, dan ini boleh membawa negara kita menjadi muflis ataupun bankrupt. Saya ingin bertanya kepada para pendukung Dewan Pemuda dan generasi milenium keseluruhannya, melihat kepada situasi gawat ini, di manakah sebenarnya hebatnya kerajaan Barisan Nasional dalam mengurus ekonomi negara? Sidang Muktamirin yang dihormati sekalian, Convention Profesional Muda 2011, anjuran Dewan Pemuda PAS Malaysia baru-baru ini, telah dibentangkan beberapa gejala sosial yang berkait dengan ekonomi. Yang pertama, melaporkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai tentang pembangunan manusia pada tahun 2004, jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin adalah yang terburuk di Asia Tenggara, malah antara yang terburuk di Asia. Yang kedua, menjelaskan jurang pembangunan antara wilayah yang tidak seimbang. Dan yang ketiga, menjelaskan daya ketahanan ekonomi yang rapuh, di mana masyarakat Malaysia senantiasa terdedah dengan turun naik harga barangan makanan dunia disebabkan kebergantungan negara kita kepada negara lain. Dari segi pengeluaran beras sebagai contoh, sehingga hari ini Malaysia belum pun mencapai sasaran 70% pengeluaran beras tempatan, manakala
komoditi makanan yang lain seperti perikanan dan penternakan, peratus kebergantungan kepada import masih terlalu tinggi. Yang keempat, ketirisan pembelanjaan awam. Mengikut laporan audit Ketua Audit Negara yang terbaru, sebanyak 28 bilion ringgit Malaysia telah tiris dalam pembelanjaan dana awam. Manakala menurut Brain Wayne, sewaktu menulis mengenai dengan kepincangan kerajaan Tun Dr. Mahathir, menyebut bahawa sebanyak 340 bilion ringgit Malaysia berlakunya ketirisan sepanjang pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Saudara, baru-baru ini negara kita dikejutkan lagi dengan laporan daripada Global Financial Integrity yang mendakwa bahawa 889 bilion wang haram ringgit Malaysia telah mengalir keluar dalam tempoh 8 tahun antara tahun 2000 sehingga 2008. Saudara, ketirisan yang macam ini bukan sahaja merugikan negara dan rakyat, tetapi juga mengurangkan daya saing Malaysia untuk menarik pelaburan datang ke negara kita. Yang kelima, peningkatan berterusan kos hidup. Menurut laporan majalah International Living tahun 2010, kos hidup di Malaysia berada pada kedudukan ke-21 yang paling tinggi di dunia. Lebih baik daripada kedudukan tahun 2009 di kedudukan yang ke-13. Kenaikan mendadak barang keperluan termasuk harga rumah akan menjadikan kos hidup rakyat semakin tinggi, sedang pertambahan pendapatan agak perlahan. Dan dilaporkan buat masa ini 50% hingga 60% pendapatan rakyat Malaysia digunakan untuk membeli makanan. Dan peratusan ini boleh mencapai 80% dengan kenaikan harga barang yang berterusan. Dan situasi inilah yang menyebabkan sebahagian besar pendapatan bulanan dihabiskan untuk menampung kehidupan, dan simpanan isi rumah di Malaysia sangat terbatas. Sidang Muktamirin yang dirahmati Allah, ingin saya bawa perhatian Muktamirin semua kepada satu hasil kajian yang dibuat oleh Pemuda Barisan Nasional. Menurut kajian mereka, 40% anak muda bimbang terhadap masa depan negara. 48% anak muda berpendirian, kualiti hidup mereka di Malaysia tidak terjamin. Dan 39% berpendapatan kehidupan di Malaysia adalah sukar. Mereka berpendapat kehidupan di Malaysia adalah sukar dan hanya sekadar cukup keperluan semata-mata. Malah disebut dan dilaporkan hanya 9% yang lainnya berpendapat sangat sukar dan tidak cukup pun untuk keperluan hidup dalam negara. Lebih menarik, dilaporkan juga 81% anak muda dalam negara kita yang pernah kehabisan wang sebelum mendapat gaji pada bulan yang berikutnya. Dengan 10% daripada anak muda ini terlalu kerap menghadapi situasi yang sedemikian. Maka saudara, kalau inilah keadaannya dan inilah senarionya, inilah situasinya, apalagi yang boleh saya timpulkan, melainkan inilah petunjuk kepada kita bahawa sudah sampai masanya Barisan Nasional itu ditumbangkan, insya-Allah. Saudara perwakilan pemerhati yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda sangat bersimpati dengan nasib yang menimpa para peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), yang mana mereka terbeban apabila terpaksa membayar balik pinjaman mereka pada kadar yang lebih tinggi dari jumlah yang mereka pinjam. Beban hutang PTPTN ini laksana satu perangkap yang telah menjerut leher anak-anak muda, yang bukan saja memberikan kesan terhadap ekonomi, bahkan juga dari segi psikologi, sosial dan politik. Tidak keterlaluan kalau saya katakan PTPTN ini pada jangka masa panjang akan melahirkan anak muda yang rendah diri, yang tidak mampu berdikari, yang tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran, apalagi untuk menjadi ejen perubah dalam menentang segala kezaliman dan ketidakadilan dalam negara kita. Zahir daripada mereka hanyalah jiwa hamba yang takut untuk bersuara dan senantiasa mengiyakan kefasadan yang berlaku di hadapan mereka. Sebenarnya kegagalan majoriti daripada para peminjam PTPTN ini menjelaskan hutang adalah mempunyai kaitan langsung
dengan iklim dan suasana ekonomi negara di bawah teraju Barisan Nasional yang gagal untuk melonjak ekonomi negara hingga pendapatan negara tidak meningkat, pendapatan rakyat tidak meningkat meskipun mereka adalah graduan universiti. Kerajaan juga gagal untuk mengawal harga barang, keperluan yang menjadi keperluan rakyat. Sehingga kos sara hidup di Malaysia semakin mencanak naik. Seseorang graduan akan terus memikul hutang apabila mereka terpaksa meminjam dan memulakan kehidupan yang baru dengan ditambah lagi hutang PTPTN yang telah sedia ada. Para graduan di Malaysia juga turut berdepan dengan masalah kurangnya peluang pekerjaan pada hari ini. Dan persaingan untuk mendapat pekerjaan semakin sengit. Bahkan jika mereka mendapat pekerjaan sekalipun, gaji permulaan mereka sangat rendah. Ditawarkan dengan kadar yang rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Lebih malang lagi, purata kenaikan gaji dan pendapatan yang dinikmati di Malaysia juga adalah rendah. Berdasarkan statistik terkini, purata kenaikan gaji rakyat Malaysia pada tahun 2000 sehingga 2010 adalah hanyalah sekitar 2,6%. Dan ini adalah jelas lebih rendah berbanding dengan 3,2% purata kenaikan gaji dunia, termasuklah negara-negara di dunia ketiga. Terkepung dalam kesempitan inilah para graduan terpaksa berhempas pulas untuk menjelaskan hutang PTPTN mereka. Para peminjam PTPTN bukan saja berhadapan dengan tindakan mahkamah, bahkan sebelumnya mereka juga turut berdepan dengan tindakan di senarai hitam. Termasuklah dilarang untuk mereka keluar negara. Lihatlah wahai anak muda sekalian, kerajaan Barisan Nasional ternyata terbukti gagal untuk memperbaiki taraf ekonomi negara yang boleh menjamin generasi muda yang berpendidikan tinggi, yang mendapat taraf hidup yang sewajarnya. Kalau graduan pun turut terhimpit dengan kegawatan ekonomi, maka diyakini 80% lagi anak muda di luar sana yang berpendidikan SPM ke bawah turut sesak terhimpit dengan kehidupan yang sama. Saudara, justru atas dasar kepedulian terhadap para graduan dari kalangan para peminjam PTPTN ini, Dewan Pemuda menuntut agar beberapa perkara mesti dilakukan. Yang pertama, kutipan bayaran balik pinjaman PTPTN hendaklah dikuat kuasa hanya selepas 6 bulan dari tarikh peminjam mendapat pekerjaan tetap yang setaraf dengan kelulusan mereka. Yang kedua, Seksyen 22A Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997, Akta 566 dan juga Perkeliling PTPTN bilangan 1 tahun 2009 yang membolehkan pihak PTPTN menghantar nama peminjam yang gagal menjelaskan pinjaman mereka kepada Jabatan Imigresen untuk disenarai hitamkan bagi maksud menghalang peminjam ini dari keluar ke negara meskipun atas tugasan rasmi mestilah dipindah dan dimansuhkan sama sekali. Ketiga, bentuk pinjaman baru yang tidak mengenakan langsung sebarang faedah dan kos perkhidmatan hendaklah diperkenalkan bagi mengganti sistem pinjaman yang ada. Yang keempat, memberikan hak beasiswa kepada kaum Melayu dan Bumiputera sebagaimana yang telah dijamin dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Saudara, hari ini politik Malaysia semakin mundur ke belakang. Semakin mundur ke belakang dengan elemen perkauman yang semakin menebal. Pengamalan budaya politik jijik, maki hamun, lucah serta penutupan ruang demokrasi semakin berleluasa. Pasca tsunami 2008, UMNO dan Barisan Nasional begitu mendesak mempertahankan survival kuasa politik mereka. Melalui agenda politik yang terancang, episod politik perkauman terus disuburkan melalui kenyataan-kenyataan politik pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Laporan provokatif media perdana dan tuduhan melulu para cyber tropa upahan mereka. Saudara, UMNO juga mempertahankan kandungan kursus Biro Tata Negara yang sememangnya kuat berbau perkauman. Juga menghasut para peserta supaya memandang serong terhadap kaum bukan Melayu.
Biro Tata Negara yang telah diberikan peruntukan besar. Sebagai contoh, pada tahun 2009, sebanyak 72 juta ringgit Malaysia seringkali digunakan bukan saja untuk menghasut supaya membenci kaum bukan Melayu, tetapi juga untuk menabur fitnah terhadap pemimpin-pemimpin politik dari Pakatan Rakyat. Kesan dari propaganda tersebut, rata-rata pemimpin UMNO di peringkat nasional sehingga ke peringkat cawangan masih beranggapan bahawa kaum China dan India sebagai pendatang asing ataupun warga negara kelas kedua. Walaupun tidak semua menganggap demikian, tetapi kita mempunyai bukti dan fakta beberapa pemimpin dari kalangan mereka mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. UMNO juga dilihat merestui tindakan media seperti utusan Malaysia yang sering menyalakan api perkauman. Hasutan perkauman oleh utusan Malaysia dan pemimpin UMNO ini dilihat telah mempengaruhi segelintir masyarakat kita pada hari ini. Walaupun saya percaya seorang dua dari pemimpin UMNO dan Barisan Nasional memperakui bahawa mereka tidak setuju, tetapi pada kebanyakannya dan pada yang lainnya masih menyuburkan budaya ini. Tidak cukup dengan menyalakan api perkauman, proksi UMNO itu juga menyemarakkan sentimen keagamaan yang jelas bertentangan dengan pendirian Islam yang sebenar. Sebagai contoh, pada awal Januari 2010, beberapa gereja telah dibakar. Ekoran daripada kenyataan organisasi ini yang bersifat hasutan berkait isu penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Kejadian ini merupakan satu sejarah hitam kepada negara Malaysia, sekaligus membuktikan Barisan Nasional gagal untuk membawa Malaysia ke arah perpaduan nasional. Oleh kerana itu, saya ingin sekali lagi bertanya kepada anak-anak muda sekalian, apakah wajar kita masih lagi menyokong Barisan Nasional? Jika jawapannya tidak, maka sudah sampai masanya Barisan Nasional ditumbangkan insya-Allah dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sidang Muktamirin yang dihormati sekalian, belum puas dengan politik perkauman dan politik persengketaan agama yang semakin menebal, Barisan Nasional menaja pula budaya politik jijik dan lucah dalam negara ini. Sedang menurut Islam, berpolitik adalah tanggungjawab dan kegiatan yang murni untuk memikul amanah Allah Subhanahu wa taala, mengurus bumi dan menegakkan keadilan kepada para penghuninya. Sebagaimana firman Allah, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Saudara yang dihormati sekalian, justru tanggungjawab politik itu merupakan suatu yang sangat murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi pemimpin politik sebagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Sabda Rasulullah, "Inna bani Israel kanat tasusuhumul anbiya." Sesungguhnya Bani Israel, pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kali ini budaya politik lucah bukan hanya melibatkan surat layar, bukan buku picisan, bukan media massa arus perdana, tetapi turut melibatkan institusi agama Islam dan juga masjid. Sehingga kini pihak berwajib agama Islam tidak bertindak di bawah peruntukan yang sedia ada untuk menyekat budaya jijik ini daripada menular dalam negara kita. Dewan Pemuda mempersoalkan, kemana perginya semua organ kerajaan yang sering didakwa sebagai agensi terbaik di dunia untuk bertindak terhadap mereka yang terlibat dengan budaya politik seumpama ini? Mengapa sehingga hari ini tiada tindakan terhadap blogger dan penulis upahan yang terlibat secara langsung menyebarkan video lucah ini dalam negara kita? Saudara, mengapa tiada sekatan dikuat-kuasakan terhadap media massa yang menyebarkan fitnah dan hasutan seperti ini? Lebih malang lagi, mengapa tiada pendakwaan qazaf terhadap mereka yang membuat tuduhan zina ataupun liwat terhadap individu tertentu, seperti yang terpampang di Dada Akbar, di laman Sesawang dan juga di pentas-pentas ceramah. Kenapa mereka diam membisu sejuta bahasa? Lupakah mereka peringatan Nabi, as-sakitu 'anil haq asy-syaitanu akhraf? Diam daripada menyatakan kebenaran itu adalah syaitan bisu. Sudahlah syaitan, bisulah pula.
Dewan Pemuda PAS menyeru kepada semua pencinta-pencinta Islam, khususnya ahli-ahli PAS dan seluruh generasi muda, supaya tidak terlibat dengan budaya politik jijik ini, insya-Allah. Jauhkan mereka daripada melakukan pembunuhan karakter, termasuklah terhadap lawan politik di luar daripada PAS, seperti UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebagaimana kita tidak mahu mereka melakukan kepada kita, maka sekali-kali kita jangan melakukan perkara yang sama kepada mereka. Kita menentang UMNO bukan kerana kelemahan pribadi yang ada dalam UMNO, tetapi kerana kita menentang mereka kerana keengganan UMNO untuk menyempurnakan amanah Allah Subhanahu wa taala dan kegagalan mereka memerintah dengan adil dan saksama. Oleh kerana itu, jadilah anak muda yang tinggi akhlaknya, tinggi moralnya. Sebagaimana Nabi sebut, "Innallah la yu'jabu minasy-syabab allazi laysat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah sangat kagum kepada anak-anak muda yang tiada kerosakan akhlak pada pribadinya. Maka sudah sampailah masanya anak muda menganjak budaya berpolitik kita kepada budaya politik bermoral dan berteraskan ilmu. Kita mahu politik yang jujur dan telus. Kita mahu politik fakta dan hujah. Kita mahu politik yang bersulamkan akhlak. Hasrat kita hanya dapat diterjemah dengan menumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah. Saya ingin bertanya sekali lagi, biar acap kali saya tanya. Saya nak tanya sekali lagi kepada generasi milenium sekalian, apakah masih ada sokongan saudara kepada UMNO dan Barisan Nasional? Jika jawapannya tiada, maka sudah sampailah masanya Barisan Nasional ditumbangkan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saudara, Dewan Pemuda berpandangan seluruh kebejatan dan kebobrokan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, termasuklah dalam aspek sosial dan ekonomi seperti dinyatakan sebelum ini, adalah berpunca daripada pupusnya sistem semak dan imbang dalam sistem politik negara. Dan sebagai sebuah negara demokrasi, salah satu daripada kuasa semak dan imbang yang terpenting ialah ketulusan dan ketelusan perjalanan pilihan raya. Malangnya, sejak akhir-akhir ini, sama ada yang melibatkan pilihan raya kecil ataupun umum, semakin merosot. Kini telah timbul tuduhan daripada luar bahawa Suruhanjaya pilihan raya telah ditunggangi oleh Barisan Nasional. Mereka dituduh bersekongkol dengan Barisan Nasional. Saya ingin memperingatkan SPR supaya mereka bukan saja bersih, tapi mestilah dilihat bersih. Bersih daripada ditunggang oleh Barisan Nasional. Kalau tidak, insya-Allah sekali lagi anak-anak muda akan membersihkan mereka pada 9 Julai yang akan datang. Dewan Pemuda mengingatkan bahawa tindakan menghumban pemimpin negara seperti yang berlaku kepada Hosni Mubarak di Mesir dan juga Zainal Abidin bin Ali di Tunisia tidak mustahil boleh berlaku kepada pemimpin dalam negara ini jika sekiranya ruang demokrasi terus disempitkan dan mereka pula terus angkuh dan sombong di persada kuasa. Saudara, selain daripada itu, kuasa semak dan imbang juga ialah terletak pada media massa. Hampir keseluruhan media massa perdana pada hari ini, termasuklah Utusan Malaysia, Star, TV3, lainnya dimiliki oleh Barisan Nasional dan proksinya. Maka saya yakin Pakatan Rakyat ataupun proksinya juga mempunyai kemampuan sebenarnya untuk mewujudkan media seumpama media yang dimiliki oleh mereka dalam sistem demokrasi negara kita, bagi mewujudkan sistem semak dan imbang. Justru itu, demi kepentingan mewujudkan kuasa semak dan imbang dalam negara kita, saya mendesak kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional, khususnya Kementerian Dalam Negeri, supaya meluluskan permohonan permit Presiden Kesatuan Wartawan Kebangsaan Hatta Wahari untuk menerbitkan akhbar harian Utusan Rakyat. Dan kita juga minta supaya permohonan permit akhbar harian Purnama yang dimohon oleh pemuda sejak sedekad yang lalu, di zaman sahabat saya Dara Hanifah Maidin menjadi ketua penerangan Dewan Pemuda,
Sampai hari ini masih belum diluluskan. Sekali lagi Dewan Pemuda memperingatkan, jangan sangka generasi milenium ini buta dengan perkara tersebut. Sebaliknya mereka begitu peka dan sedang menunggu apakah tindakan selanjutnya kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional untuk mengembalikan semula sistem semak dan imbang ini. Maka sebelum terlambat saudara, saya menyeru seluruh anak-anak muda supaya bangkit menyelamatkan negara ini. Justru negara kita adalah tanggungjawab kita. Sebagai teras kepada kebangkitan baru yang ada pada hari ini saudara. Karena perubahan masa depan negara bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi satu kewajiban yang mesti diperjuangkan oleh setiap anak muda. Maka pemuda pada setiap peringkat mesti memacu perubahan ini dan memimpinnya sehingga berjaya merubah kuasa pentadbiran yang telah gagal kepada satu harapan baru untuk masa depan yang lebih baik insya-Allah. Maka kepribadian anak muda seharusnya cemerlang untuk memulakannya. Untuk memulakannya, kepribadian anak muda mesti cemerlang. Dengan pengertian mereka adalah golongan yang beriman, yang beramal, yang berakhlak, yang ada kepribadian yang kukuh. Dan ini akan melonjakkan diri anak muda menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab dan mempunyai ketahanan untuk menyalakan dan juga untuk menjulang obor kebangkitan baru di negara kita Malaysia. Dengan wujudnya pribadi cemerlang, generasi muda insya Allah pasti akan bersedia pada bila-bila masa untuk terlibat dalam semua sektor, termasuklah hal ehwal pentadbiran negara dan mengambil bahagian dalam membuat keputusan di peringkat negara. Malangnya, hari ini peranan anak muda hanyalah sebagai penonton. Hanya sebagai penonton. Penonton kepada pembangunan negara dan kadang-kadang menjadi bidak catur kepada keputusan peramatang para pemimpin. Lihat saja dalam MEB, peranan anak muda yang sepatutnya dimartabat sebagai penggerak utama ekonomi negara langsung tidak diberikan perhatian secara serius. Sebaliknya kepercayaan mutlak hanya diberikan kepada pemodal ataupun kepada golongan-golongan korporat. Generasi muda terus menjadi bahan eksperimen keputusan peramatang kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional. Saudara, oleh karena itulah kebangkitan generasi muda kali ini adalah untuk menuntut peranan kita dalam menentukan hala tuju pembangunan negara yang telah sekian lama dipinggirkan. Bagi mencapai hasrat tersebut, anak muda perlu berani untuk menerjemah hak sivil mereka untuk tidak menjadi tukang angguk ataupun yes man kepada segala apa yang dipercaturkan oleh pemerintah. Bahkan dalam sistem Islam pun ianya telah diungkap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari pertama beliau menjadi khalifah. Saudara rahmati sekalian, ayyuhan nas, fa inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Wal dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta ariha 'alayhi haqqah insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudha al-haqq minhu insyaallah. La yad'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidhull wa la tashi'u al-fahisha fi qaumin qat illa 'ammahumullahu bil bala'. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulahu fa idza 'asaytullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaik. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dilantik di kalangan kamu, sedang aku bukan yang terbaik dari kalangan kamu. Maka jika aku melakukan kebaikan, bantu aku. Jika aku terpesong, betulkan aku. Benar itu amanah, dusta itu khianat. Orang yang lemah dari kalangan kamu merupakan orang yang kuat di sisiku, sehingga aku menunaikan kemahuannya dan memberikan semula haknya. Manakala orang yang kuat di kalangan kamu merupakan orang yang lemah di sisiku, sehinggalah aku akan mengambil kembali hak yang telah dirampas. InsyaAllah tidaklah sesuatu kaum itu tatkala meminggirkan jihad fisabilillah, melainkan Allah menimpakan kehinaan ke atas mereka. Dan tidaklah menular kekejian pada sesuatu kaum, melainkan Allah menimpakan ujian ke atas mereka. Oleh itu, taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah dan Rasulnya. Dan jika aku mengingkari Allah dan Rasulnya, maka janganlah kamu mentaati. Saudara, akhirnya, namun sebagai matlamat untuk kita capai, kami ingin mengemukakan beberapa tugasan. Tugasan segera yang perlu
dimainkan oleh anak muda. Yang pertama, anak muda mesti menjadi agen penyebar maklumat yang aktif, khususnya melalui media baru, untuk menyedarkan seluruh rakyat tentang hakikat sebenar masa depan negara. Yang kedua, anak muda mesti menzahirkan penentangan mereka terhadap segala agenda yang merosakkan negara secara kreatif melalui Facebook, Twitter, blog dan lainnya. Di sini saya nak ucapkan tahniah kepada anak-anak muda, kerana mereka lah melalui ruang laman sosial Facebook, pembinaan menara warisan 100 tingkat akhirnya terpaksa dibatalkan. Ketiga, anak muda mestilah menyuarakan inspirasi mereka secara kolektif bagi menentukan hala tuju negara di masa akan datang, melalui wacana ilmiah, melalui forum untuk menghasilkan manifesto dan agenda mereka untuk kesejahteraan negara. Yang keempat, anak muda mesti membentuk satu ikatan dan jaringan interaktif supaya suara mereka akan didengari dan pendirian mereka akan dihormati. Yang kelima, anak muda mestilah menterjemah kehendak mereka secara asertif melalui peti undi di bawah slogan bersama, undi untuk perubahan ke arah kesejahteraan. Demi menjayakan tugatan tersebut, Dewan Pemuda sekali lagi memberikan komitmen untuk menjadi rakan gandeng generasi milenium itu. Sebagai yang pertama, rakan maklumat yang aktif. Yang kedua, rakan penentangan yang kreatif. Yang ketiga, rakan inspirasi yang kolektif. Yang keempat, rakan jaringan yang interaktif. Dan yang kelima, rakan pengundian yang asertif, insya-Allah. Saudara yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda sendiri mestilah mempersiapkan prasarana untuk bergandeng dengan anak muda pada hari ini ke arah menggagaskan kebangkitan baru demi menyelamatkan negara. Meskipun program itu menjurus kepada aktiviti kesukanan yang dilakukan oleh anak muda pada hari ini, aktiviti seni, aktiviti santai dan lain-lain, jangan sekali-kali kita anggap itu tidak mempunyai kepentingan dengan tarbiyah, siasah dan dakwah kita. Lebih daripada itu, sudah sampai masanya Dewan Pemuda di peringkat cawangan dan kawasan menubuhkan proksi baru yang berkait dengan bidang kebeliaan sebagai prasarana penghubung dengan generasi anak muda. Sementara itu sudah menjadi keperluan kepada semua pendukung untuk menguasai media baru sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Saudara yang dihormati sekalian, Dewan Pemuda PAH di semua peringkat mestilah memposisikan diri di khalayak anak-anak muda dan perlu tampil untuk dilihat mewakili generasi muda. Pemimpin dan anggota Dewan Pemuda tidak boleh eksklusif beraksi dalam gelanggang organisasi parti semata-mata. Dewan Pemuda perlu faham suara hati anak muda dan mampu untuk turut bersama mendukung aspirasi anak-anak muda dalam memperjuangkan idealisme mereka. Dewan Pemuda PAS perlu menyediakan banyak ruang untuk anak muda berasimilasi dengan Dewan Pemuda, sama ada dalam struktur formal Dewan Pemuda ataupun penglibatan dengan proksi organisasi Dewan Pemuda seperti MyPro, DEX, Amal dan sebagainya. Dewan Pemuda PAS perlu bercakap dengan bahasa anak muda. Dewan Pemuda PAS mesti fokus pemikiran kepada kebajikan masyarakat dan rancangan pembangunan anak muda, pembangunan negara berkait dengan anak muda. Dewan Pemuda perlu mempersiapkan diri dengan segala kemahiran yang tinggi dan daya pemikiran kreatif yang mampu tampil di tengah-tengah kumpulan anak muda moden pada hari ini. Insya-Allah. Saudara yang dihormati sekalian, mudah-mudahan dengan kebangkitan ilmu dan pemikiran, yaitu sahwatul ilmi wal fikrah, dengan kebangkitan hati, jiwa dan perasaan, yaitu sahwatul qalb wal masyair, dengan kebangkitan sifat kesungguhan dan disiplin, yaitu sahwatul jiddiyah wal intibat, kebangkitan rasa tanggungjawab dan ringankan bebanan, sahwatul mas'uliyah wa takhfifud darar, dan kebangkitan persaudaraan dan kesatuan teguh, yaitu sahwatul ukhuwah wal isar. Demikian juga kebangkitan Islam dan pemerintahan sejagat, yaitu sahwatul islamiyah wal khilafatul rasyidah, adalah merupakan asas dan elemen terpenting untuk pemuda-pemuda PAS memulakan kebangkitan dan memimpin kebangkitan anak muda pada hari ini, insya-Allah. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, maka akhirnya saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih
dan juga jazakumullah khairan jaza kepada semua pihak yang telah menjayakan muktamar kita pada hari ini. Dengan saya tutup ucapan ini untuk mengingatkan sekali lagi, kerana sukar untuk saya meninggalkan pentas ini tanpa saya menyebutnya, bahawa pemuda-pemuda tidak harus rasa selesa berada di negeri yang kita menang, di Kelantan, di Kedah, di Penang, di Selangor. Sebaliknya, pemuda-pemuda mesti memikirkan beberapa pendekatan baru dengan kepelbagaian aktiviti yang terus segar dan mekar bersama masyarakat remaja dan anak muda pada hari ini. Malah kita mestilah mempereratkan hubungan kita dengan rakan-rakan daripada komponen Pakatan Rakyat, AMK dan DAPSI. Walaupun fitnah terlalu banyak, tohmahan terlalu banyak kepada kita, kerana tahaluf siasi yang kita lakukan ini, walaupun ianya telah diputuskan oleh Majlis Syura Ulama, tapi ternyata masih ada pihak yang cuba untuk meragut ketenangan, keutuhan dan kekuatan kita bersama tahaluf siasi dengan Pakatan Rakyat ini. Maka saya menyeru semua rakan-rakan anak muda untuk memastikan kerjasama kita dengan Pakatan Rakyat ini kukuh tanpa kita melupakan pemerkasaan parti kita sendiri, insya-Allah. Saya mewakili seluruh saf kepimpinan Dewan Pemuda mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua perwakilan dan juga pemerhati yang datang daripada seluruh pelosok negara, kerana memberikan intimak daripada seluruh yang memberikan intimak yang begitu jitu daripada seluruh jiwa raga mereka untuk melunaskan tanggungjawab berjemaah sekaligus menjayakan sidang muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia bagi kali yang ke-52 ini. Terima kasih tidak terhingga kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor juga yang diterajui oleh Al-Fadhil Ta'asbullah Ridwan dan seluruh esko-nya, dan tuan rumah Dewan Pemuda PAS kawasan Shah Alam, tempat kita mengadakan sidang muktamar pada hari ini. Terima kasih. Tak lupa saya kepada Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan yang diterajui oleh Yang Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim di atas keselesaan dan kemudahan yang diberikan bagi kita menjayakan muktamar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia yang berlangsung pada hari ini bagi kali yang ke-52. Dan akhirnya selamat berjuang. Selamat berjuang, selamat bermuktamar, dan pastikan ucap tama pada hari ini memimpin kebangkitan anak muda dibaca bersama dengan ucap tama saya pada tahun yang lalu, yaitu murnikan perjuangan dan maknakan kemenangan sebagai satu keseimbangan dan satu kesepaduan menggerakkan perjuangan suci kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.